السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas peluang ini, di atas nikmat kebaikan. Allah ciptakan kita dan Allah hidupkan kita semua pada hari ini, dan Allah ciptakan kita untuk kita melalui kehidupan ini bukan satu anugerah yang sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah cipta kita supaya kita menzahirkan rasa kehambaan kepada Allah, sifat ubudiyah itu. Setiap masa dan setiap waktu yang kita lalui adalah peluang untuk kita berbuat baik, dan setiap masa yang kita tempuhi adalah satu anugerah daripada Allah. Jika kita tidak mengambil anugerah itu, dia tidak akan datang kembali kepada kita. Hari semalam yang kita lalui, kita tidak boleh mengambilnya semula. Hari ini adalah satu peruntukan dan satu peluang yang Allah bagi kepada kita. Umur, masa muda, masa lalu adalah satu umur yang kita tidak boleh berpatah balik. Siapa pun tidak mungkin berpatah balik. Hari ini adalah kurniaan daripada Allah. Jika kita masih berada pada garis panduan yang betul, pada tempat yang betul, kita akan guna hari ini pada perkara yang betul. Kita akan guna masa ini dan peluang ini untuk perkara yang betul. Hari esok, saya tak tahu dan tak ada siapa yang tahu. Tidak ada siapa yang tahu apakah ia boleh menerima hari esok. Kerana Allah nyatakan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian.
perkara yang Allah rahsiakan kepada hamba-Nya, kata Nabi, dua perkara. Satu, bila dia lahir. Tak ada siapa tahu bila dia lahir. Yang kedua, kata Nabi, bila dia mati. Tak ada siapa tahu bila kita akan mati. Tetapi kita akan mati. Percaya, tidak percaya, kita akan mati. Bersedia, tidak bersedia, kita akan mati. Mahu, tidak mahu, kita akan mati. Kita dipaksa atau memaksa, kita akan mati. Cuma kadang-kala diri yang begitu lalai kepada Allah dengan perkara kematian, dia tidak menyadari bahawa dirinya sedang hampir kepada kematian itu sendiri. Bukan diri kita sahaja yang hampir kepada kemusnahan dan kematian, tetapi alam ini juga mula hampir kepada kemusnahan dan kematiannya. Tiap-tiap makhluk Allah pasti akan musnah satu hari nanti. Cuma kita tidak menyadarinya kerana kita tidak mahu melihatnya. Ketika kita tidak mahu melihat, tidak mahu berfikir seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah bagi kita akal, tapi kita tidak guna akal kita untuk memikirkan pada perkara yang sepatutnya. Kita guna akal kita dari muda sampai hari ini memikirkan tentang urusan kehidupan ini tidak pernah berhenti. Allah bagi kita akal supaya kita sedar menjadi seorang yang waras. Tetapi kita gila dengan kehidupan ini. Allah berikan kita akal supaya kita menjadi seorang hamba-Nya yang waras dan berakal. Tetapi kita gila dengan dunia ini. Kita gila dengan urusan kehidupan ini. Kita gila dan terus gila. Sehingga gila kita itulah kita lupa apa yang sedang berlaku. Kulit yang dulunya tegang semakin kendor. Tangan yang dulu kuat untuk mengangkat barang-barang yang berat, kini mula lemah dan longlai. Kaki yang dulunya kuat melangkah demi langkah, kini mula lemah untuk melangkah. Mata yang dulunya terang benderang, kini mula rabun sedikit demi sedikit. Sehinggalah sampai satu masa kita tidak akan melihat dunia ini lagi. Saat bukan sekadar rabun, tetapi apabila mata ini mula ditutup oleh Allah, ketika itulah kita baru dapat melihat akan kebenaran akhirat itu sendiri. Seperti mana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sehingga sampai satu masa yang dinamakan waktu yakin itu sendiri. Bila waktu yakin itu akan berlaku?
iaitu apabila sampainya waktu kematian itu. Sampai waktu kematian itu baru kita meyakini bahawa alam barzakh itu benar. Kematian itu benar. Syurga dan neraka itu benar. Kesakitan sakaratul maut itu benar. Masa itulah kita akan berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau boleh tolong tangguhkan sikit lagi masa, tolong bagi kami peluang ya Allah, boleh tak tangguhkan dulu kematian kami. Ketika ajal kita hampir sampai, apa yang kita ingin buat? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah ya Allah. Aku nak buat baik. Aku nak jadi orang saleh. Aku tak nak buat jahat dah. Aku tak nak maki orang dah. Aku tak nak sibuk gila dengan sepatutnya perkara yang aku tidak gila. Aku tak mau sayanglah perkara yang tak sepatut aku sayang. Aku tak nak buang masa dah. Aku nak ibadat ya Allah. Aku nak baca Quran. Aku nak sembahyang sunat. Aku nak buat baik. Aku nak jadi isteri yang baik. Aku nak jadi suami yang baik. Aku nak jadi anak yang baik. Aku nak jadi ibu yang baik. Aku nak jadi ayah yang baik. Aku nak jadi orang baik ya Allah. Aku nak jadi orang baik ya Allah. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada. Kerana Allah telah memberi masa hidup kepada kita puluhan tahun. Aku beri kepada engkau 60 tahun, apa yang engkau buat? Aku beri kepada engkau 70 tahun, apakah tidak cukup masa itu? Aku beri engkau 80 tahun, apa yang kau lakukan sepanjang 80 tahun? Apakah kiraan 80 tahun itu kiraan masa yang singkat? Apakah kiraan 60 tahun itu kiraan masa yang singkat? Apa yang kau lakukan, kata Allah? Besok di akhirat kita meminta kepada Allah, farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ya Allah, kami nak buat baik, kami nak jadi baik. Kami sedar. Kami percaya dengan apa yang kau telah katakan dalam Al-Quran. Allah ini telah memberitahu kepada kita bahawa kita ini orang yang selalu lupa. Perkara yang patut kita ingat, kita tak nak ingat. Tapi perkara yang sepatutnya kita kena lupakan, kita tak nak lupakan. Kita kena lupakan dunia ni. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab dunia ni kita nak tinggalkan. Apa yang kita kena ingat adalah akhirat. Kerana akhirat ini sedang mendatang kepada kita. Tapi benda yang patut kita ingat, tak nak ingat. Benda yang patut kita lupakan, kita tak nak lupakan. Sampai dalam semayang, kita tak nak lupa urusan hidup kita. Dalam semayang, tuan-tuan, kita tak nak lupa lagi urusan hidup kita. Dalam semayang, kita masih tak boleh lupakan urusan duit rezeki kita. Perkara yang patut kita ingat, kita tak mau ingat. Sampai Allah bagi tahu kita dalam surah Sajadah. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Rasakan azab Allah. Masa kita hidup dulu, benda yang patut kita ingat, kita tak nak ingat. Benda yang patut kita buat, kita tak nak buat. Tetapi di akhirat sudah tidak ada pilihan dan kita tidak boleh berpatah balik. Kerana akhirat adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hari ini, masa ini, kehidupan ini adalah peluang bagi kita semua. Jika kita tidak rebut peluang ini,
kita berada dalam tempat yang paling rugi, kata Allah. Allah bagi tahu kita, wahai orang yang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu dan anak pinak kamu daripada ingat Allah. Baiknya Allah bagi tahu kita apa nak buat. Siapa-siapa yang berbuat demikian, dia lupa aku. Dia tak ingat aku. Dia buat tak peduli ke aku. Dia selalu tinggalkan aku. Dia nak jauh dengan kepada aku. Dia tak nak belajar dekat dengan aku. Walaupun badan dah tak larat, tapi tak nak lagi dekat dengan aku. Tak nak lagi sembahyang sunat. Tak nak lagi buat baik. Tak nak lagi tinggal benda jahat. Kita masih meringan-ringankan dan meremeh-remehkan kebaikan. Tak mau lagi dekat dengan Allah. Tak nak lagi belajar. Setelah sekian lama kita jauh dengan Allah. Setelah sekian lama kita tinggalkan Allah dalam hidup. Setelah sekian lama kita menjauhi Allah. Tetapi Allah tidak pernah jauh kepada kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah tidak pernah memarahi kita. Lalu Allah ampunkan dosa kita dengan berbagai cara. Walaupun kita dalam setahun ini kita tidak menangis pun kerana dosa yang kita buat semasa hayat yang lalu, umur yang lalu, kehidupan yang telah kita lalui, kita tak pernah menangis pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak peduli pun tentang tangisan itu. Walaupun Nabi menjanjikan kepada kita, orang yang akan mendapat naungan arasy Allah adalah mereka yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sentiasa memikirkan akan kehidupan yang mendatang. Bagaimana keadaan aku di alam barzakh? Bagaimana keadaan aku di padang mahsyar? Apakah aku ini dihina oleh Allah? Atau aku akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita dibangunkan daripada kubur hal keadaan yang sama seperti mana orang lain ditelanjangkan tanpa ada satu urat benang pun yang akan membaluti tubuh kita? Ataupun kita dimuliakan oleh Allah dengan diberi pakaian yang cantik seperti mana para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah, orang yang muqarrabun. Ataupun kita tidak pernah menangisi dan kita tidak pernah merasa perkara itu akan berlaku dalam diri kita. Kasihnya Allah dan baiknya Allah, Allah ampunkan dosa kita. Allah hapuskan dosa kita dengan berbagai cara supaya kita balik kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Antara dosa itu diampunkan oleh Allah, iaitu apa yang sedang kita lakukan saat ini, iaitu kita sedang berada di dalam majlis ilmu. Maka Nabi menjanjikan kepada kita, selama mana kita berada di dalam majlis mengingati Allah dan kita tidak berganjak daripadanya, selama itulah malaikat akan memohon keampunan untuk orang yang berada di dalam majlis ilmu. Maka baiknya Allah, kita digerakkan dan diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan daripada rumah kepada masjid, maka setiap langkah kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil wuduk dengan sempurna, maka gugur dosa-dosa kita
yang kita lakukan, dan ada kala dosa itu kita telah lupakan dalam kehidupan ini. Ini fitrah manusia. Saat dia buat jahat, dia akan lupakan kejahatannya. Tetapi Allah tidak pernah melupakan kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam hidup ini. Tetapi saat ia buat baik, dia akan mengingati kebaikan itu secara detail, satu persatu. Kebaikan yang pernah ia buat di dalam hidupnya. Tetapi kejahatan, dosa, maksiat, kesalahan dan kesilapan kita yang kita buat di dalam hidup ini, kita lupakan dan terus kita lupakan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakan setiap kesalahan kita. Walaupun kita cuba melupakan kesilapan itu, walaupun kita cuba menidakkan kesilapan itu, ketika kita tidak pernah merasakan kita silap dan kita salah, masa itulah dengan bongkaknya kita tidak mahu menjatuhkan air mata kita di hadapan Allah Rabbul Izzah. Kerana kita rasa kita orang bersih, kita rasa kita orang baik, kita rasa kita orang banyak solatnya, kita rasa kita orang banyak puasanya, kita rasa kita orang banyak kebaikannya. Tuan-tuan, selama kita hidup, kita masih tak tinggal dengar keburukan orang lain. Itu dosa, tuan-tuan. Kita masih cakap hal orang lain. Telinga kita masih dengar cerita orang lain, cerita buruk orang. Yang kita suka dengar cerita buruk orang. Dan itu dosa. Dosa itu kita tak boleh tinggal sampai hari ini. Kalau dosa itu kita tak boleh tinggal sampai hari ini, bolehkah saya masuk syurga Allah? Tuan-tuan, orang yang menolak hidayah dan rahmat ini adalah sifat kesombongan yang tebal dalam dirinya. Orang yang tak boleh menerima teguran, menerima nasihat, itu tanda, kata ulama, dalam hatinya telah penuh dengan kesombongan. Maka sombong ini satu dosa yang orang tak pedulikan. Tuan-tuan, kenapa hati kita bila dengar Quran tak jadi apa? Sebab kita sombong. Allah sebut dalam Quran macam ni, tuan-tuan. Saya nak bawa diri saya dan semua jamaah begini supaya kita sedar diri. Allah bagi tahu kita begini dalam Quran. Bahawasanya orang beriman itu, bila disebutkan nama Allah, hati dia rasa takut, rasa gemetar. Kenapa, tuan-tuan? Sebab dia tahu Allah ini maha besar. Saya tanya diri saya dan semua orang bertanyalah dalam diri masing-masing. Bila kita rasa kebesaran Allah, tapi bila kita duduk dengan orang pangkat besar, kenapa kita rasa dia besar? Bila kita duduk di samping orang yang besar, kenapa kita rasa orang itu besar? Tapi kita tak pernah rasa Allah maha besar.
Kita duduk dengan orang yang ada kedudukan yang besar, kita rasa itu orang besar. Kita jaga cakap kita. Kita jaga tingkah laku kita. Kita jaga perangai kita. Kenapa kita tak jaga perangai kita dengan Allah? Apakah kita tak pernah rasa yang Allah ni maha besar? Kenapa kita tak rasa malu dengan Allah? Kita buat jahat dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Sihat ini Allah bagi pada kita, tuan-tuan, tapi sihat itu kita buat jahat. Rezeki yang kita makan ini adalah rezeki yang Allah beri kepada kita. Kita ambil rezeki itu dan kita makan sehingga kenyang. Setelah kita kenyang, kita buat jahat dan kita buat maksiat dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita. Tuan-tuan, Allah bagi tahu lagi, apabila dibacakan ayat Allah ke atas mereka, zadathum imanan. Bila dia dengar Quran, hatinya bertambah percaya dengan Al-Quran. Dibaca ayat tentang syurga, dia percaya tentang syurga. Dibacakan ayat tentang neraka, dia percaya tentang neraka. Dibacakan ayat tentang ahkamillah, dia percaya dan dia mengikut dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kenapa kita tak boleh jadi macam tu? Sebenarnya hidayah Allah sentiasa ada pada kita, tetapi kita sering menolak hidayah itu. Rahmat Allah terlalu banyak kepada kita, tetapi kita yang menolak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah asbabnya, tuan-tuan? Kita ini terlalu lalai sebenarnya. Lalai dan terus lalai. Lalai dan terus lalai. Lalai dan terus lalai. Sebab itulah hidayah berada di tepi kita, tetapi kita tidak mengendahkan hidayah. Rahmat berada di sekeliling kita, tetapi kita tidak mengendahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana, tuan-tuan, jalan cerita ini? Kalau kita nak hijrah, kita nak dapat hidayah, puncanya kena bersih diri. Sebab dosa itu menghalang hidayah. Dosa itu menghalang seseorang itu untuk berhijrah menjadi lebih baik. Belajar untuk bersihkan diri zahir batin. Kita selalu kisahkan tentang dosa, tinggal sembahyang, tinggal puasa, tak pergi haji dan sebagainya. Tapi dosa riak, kita tak berhenti lagi ni, tuan-tuan. Buat apa-apa, semua nak tunjuk dengan orang. Kadang-kadang kita sedih, tuan-tuan. Sampai orang pergi ke Madinah pun nak tunjuk dengan orang. Pergi ke Mekah, sedang tawaf pun nak bagi tahu orang. Sedang sa'i, kita tak boleh lepaskan handphone kita ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita sedih. Depan makam Nabi pun kita tak boleh nak lepaskan dunia kita. Kadang-kadang kita sedih. Sedang tawaf pun kita tak boleh lepaskan dunia kita. Sedang sa'i kita tak boleh lepas dunia kita. Tuan-tuan, orang yang tak boleh lepaskan dunianya, matinya besok sakit.
Sebanyak mana kita sayangkan dunia kita, sebanyak itu sakitnya mati. Tuan-tuan, mati ni sakit tau. Mati ni sakit tau tuan-tuan. Macam mana nak kurangkan sakit mati? Kurangkan sayang kita kepada dunia ini. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Maka yang keduanya, lepaskan diri kita daripada kelalaian yang tak pernah putus dalam hidup ini. Lalai ini ada penawar. Ulama sebut kepada kita penawar bagi menghilangkan lalai itu. Kita tahu tuan-tuan, tapi kita lalai. Kita sehat, tapi kita lalai. Kita mahu, tapi kita lalai. Kita selalu cakap dengan diri kita, aku nak buat. Kemudian apabila kita hanyut dengan urusan ini, kita tak jadi nak buat baik. Kita rasa tak kuat. Kita rasa tak mampu. Kenapa kita sanggup berterusan dengan demikian? Kita kena berubah menjadi lebih baik. Kerana masa yang Allah beri kepada kita tidak banyak. Saya pun tuan-tuan nak sampai 60. Masa dah tak banyak. Kalau ikut umur Nabi 63 tahun mati. Kemudian Nabi cakap pula, akhir-akhir zaman umat aku umurnya tak panjang. Ramai yang mati mengejut, Nabi kata. Yang kita takut apa tuan-tuan? Kita dalam keadaan yang tidak mahu berubah, tiba-tiba Allah ambil kita. Dalam keadaan kita tak boleh berhenti buat jahat, Allah ambil kita. Dalam keadaan kita tak boleh buat amal banyak, Allah ambil kita. Itu je yang kita takutkan. Saya tak ada fikir apa-apa tuan-tuan. Kalaulah Allah ambil kita pada waktu yang terdekat, tetapi maksiat kita tak tinggal, amal saleh kita tak ada, di mana tempat kita di akhirat? Dalam dunia kita ada rumah yang hebat, rumah kita besar, kita ada kereta, kita ada kebun, kita ada semuanya tuan-tuan. Tapi kalau kat sana kita miskin macam mana? Rumah tak ada, kenderaan tak ada, besok kita merangkak di padang mahsyar. Ada orang yang berjalan dengan mukanya, ada orang yang berjalan dengan lututnya. Tak ada kereta dah tuan-tuan. Macam mana kita nak hidup kalau macam tu? Dunia ini tempat kita menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah. Tak ada dah masa lain. Kalau masa ini kita tidak bersungguh-sungguh, kita akan berada pada tempat yang penuh dengan kerugian. Penama bagi orang yang lalai ini, pertama kata ulama, awalan al-ilmu billah. Orang ni dia kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah, kenal Nabi, kenal agama, kenal akhirat. Dia belajar untuk kenal. Allah ni siapa ya? Allah ni Tuhan aku. Aku ni siapa? Aku ni hamba Allah. Tanya pula, aku dah jadi hamba Allah belum? Atau aku jadi hamba dunia tak habis-habis? Aku jadi hamba makhluk. Aku jadi hamba nafsu. Nafsu kata jangan semayang sunat ba'da maghrib, kita ikut. Nafsu kata hari ini jangan baca Quran, kita ikut. Nafsu kata hari ini jangan semayang sunat tahajud, kita ikut. Nafsu kata kamu masih muda lagi, ada masa lagi untuk buat amal saleh, kita ikut. Kita habiskan umur kita
dalam perkara yang kita ulang-ulang dan terus ulang, dan kita tidak mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu apa yang disebut oleh ulama dalam hidup kita, kita kena kenal 3 perkara. Pertama, kenal Tuhan. Kedua, kita kenal mana baik, mana jahat dalam hidup ini. Ketiga, kita kena kenal akan perkara selepas daripada kematian kita. Ini yang patut kita kenal, kata ulama. Yang kedua, penawar untuk mengangkat akan kelalaian itu, kata ulama, iaitu sanian, ingat Allah dalam semua keadaan. Kita ingat Allah dalam semua hal. Macam mana nak ingat Allah? Nabi dah ajar. Nak masuk masjid, ingat Allah. Keluar masjid, ingat Allah. Nak tidur, ingat Allah. Bangun tidur, ingat Allah. Tuan-tuan, orang bertakwa ni, dia tak lupa Allah Ta'ala. Dia tak lupa. Cuba tengok. Saya tak lama tak tuan-tuan. Saya kalau kuliah pukul 9 saya berhenti. Balik ni saya tidur, tuan-tuan tidur. Betul kan? Tapi kita baca doa tidur tu, perasan tak? Allahumma bismika, ya Allah, dengan nama Engkau, ahya, aku hidup, wa amut, aku mati. Aku ni nak mati ni, ya Allah. Ahya wa amut. Aku hidup, aku mati. Ada kawan kita yang tidur tak bangun-bangun. Kenapa? Sebab apa? Tuan Haji tu meninggal, mati dalam tidur. Sebab itu orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, bila dia mendapat nikmat, bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Sebab apa kena terima kasih? Ahyana, Engkau dah hidupkan kami balik. Engkau bagi kami peluang kedua. Ba'dama amatana, selepas kau matikan kami. Wa ilaihin nusyur. Satu hari nanti, ya Allah, kami akan kembali kepada Engkau balik. InsyaAllah. Macam kita pergi ziarah kubur, kita baca doa kubur. Assalamualaikum ya ahlad dayyar, fa inni insyaallah bikum lahikun. Ingat tak doa tu? Jangan baca aja. Assalamualaikum. Kalau kita pergi rumah orang kan, Assalamualaikum wahai ahli kubur, fa inni insyaallah, sungguhnya InsyaAllah satu hari nanti aku akan sama-sama dengan engkau. Itu makna doa tu. Kalau mak kita ada situ, kita cakap macam mana? Assalamualaikum mak. Nanti kakak sama-sama dengan mak. Nanti abang sama-sama dengan mak. Nanti kakak, adik sama-sama dengan ayah. Tapi adik tak tahu bila masa adik akan bersama-sama ayah. Untuk bersama itu kita kena membuat persediaan. Kerana Nabi satu hari ditanya oleh seorang sahabat, siapa orang yang cergas? Lalu Nabi kata, orang yang cergas adalah orang yang akyas. Akyas, orang yang cergas itu, Nabi kata, dia selalu siap-siap untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nak siap macam mana tuan-tuan? Buat amal saleh. Buat amal saleh banyak-banyak. Ya, tuan-tuan ya. Kita yang dah berumur ni tuan-tuan, jangan tinggal surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baca banyak-banyak. Himpun sampai sekarang. Sampai kita menemui Allah. Orang yang baca surah Al-Ikhlas ini tuan-tuan banyak-banyak, senang dalam kubur. Kita jangan tunggu orang baca untuk kita. Kalau kita buat kenduri, orang bagi. Kalau kita tak buat kenduri, orang tak bagi. Kulhu ni tuan-tuan. Kalau kita tak buat kenduri tuan-tuan, orang tak bacakan kulhu untuk kita. Kita baca sendiri. Himpun sendiri. Supaya kita senang. Anak kita belum tentu tuan-tuan boleh bagi kita kulhu lepas kita mati. Saya tengok anak saya, tuan-tuan tengok anak tuan-tuan. Tengok, saya ada 7 orang anak. Saya tengok daripada nombor 1 sampai nombor 7, kalau aku mati besok, mereka ni boleh tak doakan aku? Mereka boleh tak baca Quran untuk aku? Ataupun selepas aku mati, hari pertama mereka bersedih. Hari kedua, ketiga, selepas minggu, mereka mula kumpul ramai-ramai. Mereka berkira-kira dan mengira-ngira berapa harta yang aku tinggalkan. Besar mana tanah ayah? Besar mana rumah ayah? Banyak mana duit ayah? Besar mana sawit ayah? Lalu mereka pun mula berselisih kerana pengagihan tersebut. Kita mula dilupakan. Dia ambil semua harta yang kita usahakan daripada muda sampai tua. Dia cuma beri kita 2 ketul batu nisan dan 1 kepuk yang berwarna putih. Kemudian mereka siapkan kepuk itu, mereka pacak batu nisan itu, lalu mereka tinggalkan kita seorang diri di dalam liang lahat. Setiap hari tuan-tuan, seorang ayah dan seorang ibu yang telah menemui Allah yang berada di dalam liang kubur, mereka bertanya kepada malaikat rahmat, wahai malaikat, hari ini ada tak anak aku bagi hadiah? Hari-hari kita tanya. Hari-hari tanya. Malaikat, ada tak anak aku bagi hadiah kat aku? Malaikat kata tak ada. Seminggu sekali tuan-tuan, kata ulama, ketika khatib berdiri di atas mimbar dan khatib membacakan Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, maka ketika itulah kita akan berebut-rebut akan doa itu. Ulama memberikan satu tamsilan, berebutnya itu seperti mana pengemis-pengemis yang kelaparan yang merebut roti yang sedikit, kata ulama. Kita rebut tuan-tuan nak rahmat Allah, tapi anak kita tak buat apa-apa pun untuk kita. Dia datang raya setahun sekali, bukan dia buat apa tuan-tuan. Dia bersih kubur, dia curah air, dia balik. Lepas dia bersih kubur kita, dia curah air, dia tangkap gambar. Lepas itu dia balik. Kita yang kat dalam ni, seorang ibu, kakak tak ada bagi apa-apa ke kat ibu? Kakak tak nak baca Yasin ke kat ibu? Kakak tak nak baca ke Kulhu walaupun 3 kali dekat ibu? Ibu susah ni kakak. Ibu sakit ni kakak. Ibu azab ni kakak. Sebab masa hidup
Ibu putuskan silaturahim dengan kakak ibu, dengan adik ibu masa hidup. Ibu putuskan silaturahim dengan orang sekampung ibu masa hidup. Ibu tak tunaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Kakak boleh tak tolong ibu? Tapi anak kita tak dengar, tuan-tuan. Anak kita tak dengar. Menantu kita tak dengar, cucu kita tak dengar. Kita merarung, tuan-tuan, di dalam liang lahat, tidak siapa yang mendengarnya. Ketiga, ada 15 minit lagi, tuan-tuan. Macam mana nak buang lalai itu? Ketiga, duduk dalam majlis zikir. Kerana majlis zikir ni mengingatkan kita kepada akhirat. Selalu duduk, tuan-tuan. Cari majlis yang ingat Allah, duduk. Duduk, kita dengar. Tuan-tuan, kalau cari kawan yang boleh dekatkan kita dengan Tuhan. Mana kawan tu? Kalau kita buat salah, diingatkan kita. Ulama kata gini, cari kawan yang bila kita duduk dengan dia, dia cerita tentang agama, tentang akhirat. Diingatkan kita. Ya, kita ni dah tua, kata. Ya, apa lagi kita nak ya? Kan selalu kita cakap ke kawan kita kan. Jangan cari kawan yang ajak kita pada perkara yang sia-sia. Kita dah tak larat. Tetapi ketika kawan kita ini dia bangun malam, dia bangun tengah malam, apa dia buat, tuan-tuan? Dia cerita pasal kita dengan Allah. Ya Allah, aku ada kawan nama dia Begian Fulan bin Fulan. Boleh tak ya Allah kau masukkan dia dengan aku sama-sama dalam syurga? Kami berkawan daripada kecil, ya Allah. Kami kenal daripada kecil, ya Allah. Kami pergi masjid sama-sama. Ya Allah, dia tengah susah, boleh tak engkau senangkan dia? Kau selesaikan masalah dia, ya Allah. Saat kawan kita ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cerita tentang kita. Dia bagi tahu Allah tentang kita. Inilah kawan yang baik. Yang keempat, bagaimana untuk kita mengangkat akan kelalaian itu, kata ulama, iaitu qiraatul Quran, baca Quran. Banyak baca Quran, tuan-tuan. Kalau boleh, saya berharap sangat mulai hari ini kita jangan tinggal Quran paling kurang 10 ayat tiap-tiap hari. Sekarang dah senang, tuan-tuan. Quran dah ada pada telefon. Bila-bila boleh baca. Ya, satu hari 10 ayat, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab Quran ni macam ni. Besok saya suka cerita pasal kubur. Sebab kubur ni pasti. Saya percaya, tuan-tuan percaya. Saya pernah dengar hadis ni, tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Kalau kita mati, 3 perkara yang akan mengiringi kita, tapi 2 balik. 1 ikut. Ya? Apa 2 balik, 1 ikut? Makhluk di sekeliling kita, harta dia balik. Apa yang ikut, tuan-tuan? Amal saleh. Antara yang jadi peneman kita besok di dalam kubur, Quran. Besok semua orang dah balik, 7 langkah tinggal kita. Maka Allah tasawurkan kepada kita seorang teman yang baik, lalu dia tanya kita. Isteri kita dah balik, anak kita dah balik, cucu kita dah balik. Tuan, kita dah tua ni, kita selalu ingat apa tu? Cucu. Saya dah banyak cucu, tuan-tuan. Saya dah 17 cucu. Banyak cucu saya, 17 orang. Cucu 17. Kalau satu bapa, satu anak, satu bapa, satu mak, saya keluarga besar.
Sekarang ni satu bapa, satu mak, kami ada 200 orang. Satu bapa, satu mak. Ya, itu dia. Ya, saya keluarga besar. Walaupun keluarga besar, besok dalam kubur tinggal seorang. Dalam hidup keluarga besar, saya keluarga besar. Satu mak, satu ayah, himpun semua 200 orang. Tapi bila kita mati, tuan-tuan, kita tinggal seorang. Tapi Allah jadikan satu teman dekat kita. Semua orang dah balik. Maka teman kita tanya kita, kau kenal tak aku? Kita kata, aku tak kenal. Nak kata orang kampung, bukan orang kampung. Ya, nak kata kawan sekolah, bukan kawan sekolah. Apa dia kata? Masa kau hidup dulu, semua orang tinggalkan aku. Tapi engkau aja nak kawan dengan aku. Lalu kita tanya, engkau ni siapa? Dia jawab, akulah Quran. Masa hidup dulu, semua orang tinggalkan aku. Semua orang tak nak baca aku. Semua orang tak nak pegang aku. Tetapi engkau aja yang tak tinggalkan aku. Hari ini, kata Quran, saat semua orang tinggalkan kau. Isteri kau tinggalkan kau. Anak kau tinggalkan kau. Kawan-kawan yang rapat dengan kau tinggalkan kau. Aku akan temankan kau sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, kalau tak nak kubur kita sunyi, jangan tinggal Quran. Saya suruh anak-anak muda malam ni belajar untuk baca Quran 1 hari 10 ayat. Jangan kalian risau saat kalian bertemankan Al-Quran. Hidup kalian akan sentiasa dalam pimpinan Allah. Hidup kalian sentiasa di dalam hidayah Allah. Hidup kalian sentiasa di dalam rahmat dan kebaikan. Jangan tinggalkan Quran. Tolonglah, saya berharap kepada seluruh anak muda yang hadir pada malam ini, paling kurang 1 hari 10 ayat untuk kita bina diri kita dengan Al-Quran. Dah lama-lama nanti tuan-tuan, ya, kita rasa seronok. Kita rasa tak cukup 10 ni. Kalau kita tidak mula bergerak daripada sekarang, bilakah kita ingin mulakan akan perkara kebaikan yang sepatutnya kita mulakan dalam hidup ini? Tuan-tuan, yang kelima. Ada lagi 10 minit. Saya memang suka macam ni, tuan-tuan. Boleh ya pukul 9 kita berhenti? Boleh, tuan-tuan? Boleh ya? Kalau tuan-tuan kata tak boleh, saya tetap berhenti ke? Tak boleh, Ustaz. Saya nak berhenti juga. Ya. Yang kelima, jalan untuk kita penawar bagi kelalaian itu, kata ulama, doa dan rasa kehinaan dan kehambaan kepada Allah. Kita minta dengan Allah, kita berdoa dengan Allah. Kita doa, kita minta dengan Allah. Antara apa yang doa Nabi ajar kita? Satu, Nabi ajar kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, tolong aku. Ala zikrika, atas ingat kepada engkau. Wa syukrika, supaya aku ni jadi syukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, aku dapat buat baik, sebaik-baik ibadat kepada engkau, ya Allah. Minta dengan Allah. Kemudian tuan-tuan, bila malam, jangan lupa, kita bangun tengah malam, kita tadahkan 2 tangan kita. Kita mengaku kepada Allah atas setiap kesalahan dan kesilapan kita. Yang keenam, apa kata ulama, penawar bagi kelalaian itu, jaga semayang. Kita semayang, tapi kita tak jaga semayang. Kita semayang ujung-ujung. Ya, kita lewat-lewat ke semayang. Kita tak nak jaga semayang. Kita semayang,
kita tak tinggal semayang, tapi kita tak nak jaga semayang. Kita jaga semayang. Kita jadikan semayang ini perkara yang pertama dalam hidup kita. Kerana apa? Kerana perkara yang pertama yang akan dihisap oleh Allah di padang mahsyar, iaitu salat. Kemudian tuan-tuan, yang ketujuh, iaitu cuba usaha bangun malam. Belajar bangun malam. Belajar tuan-tuan. Kita tinggal bangun malam ni dah lama. Maksudnya kita dah tinggalkan rahmat Allah ni dah lama. Kerana rahmat Allah ini Allah kurniakan kepada orang yang bangun pada 2/3 malam. Malam ni kita mula bertindak untuk bangun malam tuan-tuan. Kita buatlah sebaik mungkin untuk kita mendapat rahmat Allah. Dan yang terakhir, apa kata ulama, perkara yang dapat mengelak, penawar bagi kelalaian itu, belajar ingat mati. Besok aku mati tak? Belajar ingat mati. Belajar ingat mati. Kalau aku mati besok macam mana? Belajar ingat mati. Kalau aku mati, aku boleh tak sebut La ilaha illallah? Belajar ingat mati. Kalau aku mati besok, boleh tak aku sebut Allah? Mati. Sebab nak sebut Allah ni susah. Kita ngadap orang mati tuan-tuan, ramai. Susah kita nak jumpa orang yang dengan jelas menyebut kalimah La ilaha illallah. Paling pendek pun kalimah Allah, susah kita nak jumpa. Susah kita nak jumpa tuan-tuan. Ya. Sebab itu kita minta dengan Allah, Ya Allah, besok kalau aku mati, boleh tak bagi aku sebut La ilaha illallah? Boleh tak ya Allah? Kita kena minta pasal kematian kita. Kita kena minta pasal kematian kita. Yang selalu kita minta pasal kehidupan kita. Yang selalu kita mengadu dengan Allah hal kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan sekalian jamaah masjid ini. Sebelum saya akhirkan, pertama tuan-tuan, untuk kita dapat perkara-perkara yang saya sebutkan daripada awal kuliah sehingga sekarang, kita jangan lupa untuk meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tuan-tuan, istiqamahkan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, tiap-tiap hari. Kalau saya dapat daripada guru saya baca maghrib, saya baca subuh. Ya, tiap-tiap subuh saya akan baca, tiap maghrib saya akan baca. Saya ni orang malas tuan-tuan, saya baca 3 kali. Kenapa tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan hidup dan mati kita. Kita harap dengan Allah, mudah-mudahan ya Allah, kemudahkan urusan hidupku dan urusan matiku. Yang kedua tuan-tuan, jangan lupa kita ni baca wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kerana apa? Kerana orang yang bertawakal kepada Allah, Allah janjikan kepadanya dicukupkan semua perkara dalam hidup. Allah jaga dia. Jadi jangan tinggal tuan-tuan. Kita ni bukan orang hebat. Kita ni bukan orang baik. Kita bukan orang soleh. Cuma kita rasa kita soleh. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap waktu jangan tinggal. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. Ya, tiap-tiap waktu baca 11 kali. Kita minta dengan Allah, cukupkan kehidupan aku, dunia, akhirat. Jagakan. Tolong jaga aku, ya Allah. Tolong cukupkan, ya Allah. Tolong pimpin aku, ya Allah. Aku serah dengan Engkau. Kerana Engkau lah zat yang maha hidup, yang tidak akan menerima mati sekali-kali. Kita minta dengan Allah. Kita jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, setakat ini, sebelum saya akhir, tuan-tuan tolong doakan saya, tolong doakan isi anak-anak saya, keluarga, menantu, semua cucu. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik. Ya, saya minta doa semua orang, mudah-mudahan Allah jadikan saya orang baik, kerana saya bukan orang baik. Jadi saya baru belajar nak jadi baik. Macam mana nak buat baik? Macam mana nak ikut jalan orang baik? Sebab jalan orang baik ini susah. Kalau kita dapat jadi orang baik, nanti masa kita mati, orang nak angkat jenazah kita, pegang kanda kita, lalu imam tanya, apa khabar ini mayat? Apa khabar ini mayat? Lalu orang kampung kata, baik, kita akan tersenyum. Kerana masa kita hidup, kita dah mula belajar jadi orang baik. Kita dah mula belajar nak ikut jalan orang baik. Jadi masa kita mati, bila orang kata kita baik, kita seronok. Tapi yang kita takut, bila orang kata, apa khabar ini mayat? Baik. Tetapi kita dalam keadaan tidak baik di dalam keranda itu. Itu yang kita takut. Jadi tuan-tuan tolong doa ya. Saya dapat jadi orang baik. Isteri saya orang baik. Anak menantu saya orang baik. Cucu-cucu saya. Mudah-mudahan dijadikan di kalangan orang baik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya mujib as-sa'ilin, Ya mujib as-sa'ilin, Ya mujib as-sa'ilin. Ya Allah, tolong jadikan kami orang yang baik pada sisi Engkau, Ya Allah. Kami mula nak belajar untuk jadi orang baik. Kami mula belajar nak ikut cara orang baik. Kami mula belajar nak ikut jalan orang-orang yang baik, Ya Allah. Tolong pimpin kami, Ya Allah. Tolong kurniakan hidayat dan rahmat-Mu atas kami, Ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan isteri kami juga di kalangan orang baik. Anak-anak kami di kalangan orang baik. Menantu kami di kalangan orang baik. Cucu kami juga di kalangan orang baik. Ya Allah, jika Engkau matikan kami, tolong matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tolong matikan kami, Ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun kami belum menjadi hamba-Mu yang benar-benar baik. Ya Allah, Ya Rahman, tolong izinkan kami untuk menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat sakaratul maut kami, Ya Allah. Ya Allah, tolong kurniakan atas isteri yang kami sayang dan mati dalam keadaan husnul khatimah juga, Ya Allah. Anak-anak yang kami besarkan, menantu yang bersama dengan kami, beri peluang kepada mereka husnul khatimah, Ya Allah. Cucu-cucu yang kami cintai, Ya Allah, kurniakan kepada mereka husnul khatimah, Ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami di akhirat nanti. Di dalam dunia ini Engkau satukan kami dalam satu keluarga.
dalam satu rumah ya Allah, dalam satu kampung ya Allah. Di akhirat kelak kami mohon kepada Engkau, tolong kumpulkan kami semua di dalam kampung syurga-Mu ya Allah. Jangan Kau pisah-pisahkan kami ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.